Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi bersama-sama dengan Ustaz dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik tajuk yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas, iaitu unit yang ketiga, Reka Bentuk Pengatur Caraan. Baik, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari tentang asas reka bentuk pengatur caraan, di mana dalam tajuk ini pada minggu lepas kita telah pun mempelajari dua jenis struktur kawalan, iaitu struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Okey. Ingat ya, kedua-dua ini mempunyai perbezaan. Kita tengok apa itu struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, manakala struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi. Tengok warna hitam ni ada perkataan selagi. Okey, baik. Kita beralih pada gambar yang diberikan kepada kita. Okey, tengok gambar yang pertama, struktur kawalan pilihan. Baik. Pilihan pada mesin layan diri membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Okey, kamu tengok apa yang ada dalam peti sejuk adalah pelbagai jenis air minuman, di mana wanita tersebut mempunyai pilihan nak air dalam botol hijau, nak air dalam botol hitam ataupun nak air dalam botol yang berwarna biru. Okey, maknanya dia mempunyai banyak pilihan. Okey, manakala yang kedua pula, iaitu struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang-ulang. Okey, baik, dia kata sentiasa berulang-ulang. Kamu tengok lampu isyarat. Okey, lampu isyarat ini sentiasa berulang-ulang. Sekejap warna merah, sekejap warna kuning, sekejap warna hijau. Begitulah selama-lamanya dia akan berulang-ulang. Sama juga dengan siret ambulan. Okey, kita tengok apa dalam petak ni. Okey, kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulan bernyala secara berturutan dan berulang. Begitu juga dengan siren yang berbunyi mengikut sela masa tertentu. Okey, faham ya ni? Okey, insya-Allah boleh faham. Okey, seterusnya hari ni kita akan tengok tajuk seterusnya, tajuk yang sama. Cuba kita nak masuk kepada perbezaan antara struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Okey, kita nak tengok perbezaan struktur tiga kawalan, jujukan, pilihan dan ulangan. Perbezaan dari segi pseudocode, carta alir dan contoh. Okey, contoh. Okey, kita akan tengok dari perbezaan dari segi ketiga-tiga yang Ustaz telah bulatkan, pseudocode, carta alir dan contoh. Okey, perbezaan struktur kawalan jujukan pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey, kita baca dulu apa yang ditulis. Perkataan jika digunakan pada struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan lain. Faham ya? Untuk pilihan kita ada perkataan jika. Okey. Perkataan selagi pada struktur kawalan ulangan pula digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Okey, selagi. Untuk kawalan pilihan kita ada perkataan jika. Untuk kawalan ulangan ataupun kawalan yang berulang-ulang kita ada perkataan selagi. Faham ya? InsyaAllah boleh faham. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, dalam gambar ni kalau kamu perhatikan ada tiga situasi. Okey, ada tiga situasi. Okey, situasi pertama, situasi kedua
Dan situasi ketiga. Okey, baik. Di mana dalam ketiga-tiga situasi ni semuanya minum air. Okey, semuanya minum air. Cuma kita nak tengok apa perbezaan dari segi pseudocode dia, dari segi carta alih dan contoh-contoh lain selain daripada minuman. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ini contoh carta alih ketiga-tiga situasi tadi. Okey, faham ya? Carta alih ketiga-tiga situasi tadi. Okey, Ustaz tanda dulu. Okey, ini carta alih untuk kawalan jujukan. Ini carta alih untuk struktur kawalan pilihan, panjang sikit. Dan ini carta alih untuk struktur kawalan ulangan. Okey, kita akan pecahkan satu persatu nanti. Cuma apa yang Ustaz nak tekankan pada kamu di sini, kamu boleh tengok persamaan. Okey, kita tengok mula dan tamat. Mula dan tamat. Okey, tamat sini. Mula dan tamat. Okey, semuanya mempunyai bulatan bujur kan? Ingat ya, kesemua petak di dalam carta alih ni dia mempunyai makna ataupun maksud-maksud tertentu. Kamu boleh rujuk muka surat ni sebelumnya yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Kita tengok satu persatu. Okey, kita masuk kepada struktur kawalan jujukan. Kita tengok dia punya pseudocode. Okey, struktur kawalan jujukan ni bermakna tidak mempunyai sebarang pilihan maupun sebarang pengulangan. Maknanya dia straightforward. Straightforward ni maknanya kita buat terus tanpa ada pilihan dan ulangan. Kita tengok contoh. Okey, pseudocode. Okey, situasi satu. Contoh situasi satu. Saya hendak membacuh air teh panas. Okey, pseudocode struktur kawalan jujukan mesti bermula dengan mula, masuk air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Maknanya terus minum tanpa ada sebarang pilihan dan ulangan, iaitu tanpa ada pilihan nak masukkan susu ke, nak masukkan air panas yang lebih ke, nak masukkan apa-apa. Tak ada dah. Just masukkan sedikit gula, kacau dan terus minum. Faham ya? Ini situasi yang pertama, iaitu dia panggil struktur kawalan jujukan tanpa sebarang pilihan dan ulangan, straightforward. Kita tengok contoh lain. Okey, sebelum tengok contoh, kita tengok dia pun carta alih. Struktur kawalan jujukan juga bermula dengan mula, kemudian masak air, masukkan uncang ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, kemudian tamat. Maknanya simple dan paling senang nak dilakukan. Tak perlu fikir dah nak masukkan gula, tak perlu fikir dah kita nak masukkan susu ke ataupun nak tambah apa-apa ke dalam cawan. Just masukkan air, tuangkan air panas, masukkan sedikit gula, kacau dan tamat, terus minum. Okey, ini yang paling mudah sebab straightforward. Terus ke depan. Kita tengok contoh ya. Okey, contoh. Okey. Baik, kalau kamu tengok contoh ni ada dua situasi gambar. Okey, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey, contoh kereta yang bergerak di atas jalan yang lurus, tiada pilihan lain. Ini jalan yang lurus dan satu lagi jalan yang bengkok-bengkok. Maknanya pseudocode untuk kawalan jujuran ni dia lurus tanpa ada bengkok. Okey, kalau tengok gambar yang kedua ni, jalan ada kona-kona kan, jadi lambat nak sampai. Kalau jalan yang lurus ni laju dan kita cepat sampai ke destinasi. Okey, baik. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita tengok struktur kawalan pilihan. Terbahagi kepada 3 iaitu tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Kita tengok dia punya pseudocode. Okey, pseudocode dia mempunyai pilihan, terdapat istilah jika ataupun maka. Okey, faham ya? Mempunyai pilihan. Struktur kawalan pilihan, kita mempunyai pilihan dan terdapat istilah jika. Okey, jika ataupun maka. Okey, baik. Kita tengok contoh. Okey, situasi yang kedua. Saya hendak membancuh air coklat panas. Okey, Ustaz tip sikit. Okey. Saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu ataupun tidak? Okey, tengok perkataan hendak masukkan susu ataupun tidak. Okey, di sini beliau mempunyai pilihan. Sama ada nak susu ke ataupun tidak. Okey, kita tengok dia punya pseudocode. Bermula dengan mula, kemudian masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, tidak mahu susu, maka dia gunakan perkataan maka, tambahkan sedikit susu, tamat jika kacau air tamat. Okey, faham ya? Dia mempunyai perkataan maka dan jika. Okey, kita tengok contoh. Carta alih. Okey, ini dia punya carta alih untuk kawalan pilihan. Bermula dengan mula, kemudian masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, mahu susu. Okey, ya ataupun tidak. Okey, kalau mahu susu, ya, masukkan sedikit susu. Kalau tidak mahu susu, terus kacau dan tamat. Okey, maknanya di sini dia mempunyai pilihan sama ada air yang dituang ke dalam cawan tadi mahukan susu ataupun tidak. Okey, nampak ada pilihan. Kalau mahukan susu, tambah susu. Kalau tak mahu susu, kacau air dan tamat, terus boleh minum. Okey, kita tengok contoh. Contoh lain contoh lain selain pada minuman. Okey, kamu tengok contoh kereta yang menemui 2 ataupun lebih cabang jalan dan boleh membuat pilihan mengikut kehendak pemandunya. Okey, kamu lihat di sini. Okey, ada cabang 4. Okey, pemandu contohnya pemandu bas yang berwarna merah ni. Okey, bas berwarna merah ni. Dia boleh membuat pilihan sama ada ingin membelok sebelah kanan ataupun dia boleh buat pilihan membelok sebelah kiri, dan dia juga boleh membuat pilihan terus lurus ke hadapan. Okey, maknanya ada pilihan. Sama juga dengan contoh ini. Okey, di mana kereta ini mempunyai pilihan sama ada nak maju ke depan ke, nak ke kanan ke, nak ke kiri. Okey, tidak ada masalah. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita tengok struktur kawalan ulangan. Okey, ini yang terakhir, struktur kawalan ulangan. Kita tengok dia punya pseudocode. Tidak mempunyai, satunya tidak mempunyai sebarang pilihan, tetapi mempunyai syarat yang mesti dipenuhi. Terdapat istilah selagi. Okey, ini dia punya pseudocode. Tidak mempunyai sebarang pilihan, tetapi mempunyai syarat yang mesti dipenuhi. Terdapat istilah selagi. Okey, kita tengok apa maksudnya. Okey, situasi 3. Contoh situasi yang ketiga. Panasnya hari ini, saya sangat dahaga. Okey, dia punya pseudocode minum mula, minum air, selagi rasa dahaga, minum air lagi, tamat selagi tamat. Okey, maknanya dia sedang minum air. Selagi dia rasa dahaga, dia boleh minum secara berulang-ulang.
Kalau dia tak nak minum, dia boleh terus berhenti. Itu maknanya selagi dia dahaga, minum air lagi. Maknanya kawalan secara berulang-ulangan. Nak minum, rasa lapar lagi, teruskan makan. Rasa lapar lagi, teruskan makan. Kalau dah rasa tak nak makan, berhenti. Okey, kita tengok dia punya carta alih. Okey, carta alih mula minum air. Okey, di sini dia ada ulangan. Okey, dia ada pilihan. Okey, kalau masih dahaga, ya, minum air lagi kan? Minum air lagi. Kalau dah rasa tak nak minum air, tidak. Dan jawapannya, terus tamatkan minum air. Contoh. Okey, faham yang ni? Minum air. Ahmad mula minum air, tetapi Ahmad masih lagi dahaga air. Jadi apa yang perlu dibuat oleh Ahmad ialah minum air lagi. Okey, minum air lagi secara berulang supaya rasa dahaga hilang. Ataupun Ahmad juga boleh buat keputusan dah tak nak minum air, maknanya terus tamatkan dan letak bekas air di atas ataupun di tepi bangku. Kemudian selesai. Okey, kita tengok contoh. Okey, apa benda ni? Gambar apa ni? Okey, kita tengok gambar go-kart kan? Betul kan? Go-kart. Okey, gambar 1 dan gambar yang kedua. Okey, kereta F1 yang berlumba di litar. Perlumbaan akan tamat apabila syarat ulangan pusingan telah selesai. Okey, biasanya kalau kereta ini kamu tengok kan, kereta ini biasanya dia akan membuat beberapa ulangan. Okey, dia akan berulang-ulang di dalam trek ini secara berulang-ulang. Contohnya telah disyaratkan setiap perlumbaan ini 30 pusingan secara berulang. Jadi kereta ni wajib, selagi tak cukup 30 pusingan, kereta ini tidak boleh menamatkan perlumbaan. Selagi belum menamatkan ataupun mencukupkan 30 pusingan, bermakna kereta ini tidak boleh menamatkan perlumbaan. Okey, sebab itulah dikatakan struktur kawalan ulangan yang menggunakan perkataan selagi. Selagi tak cukup, selagi itu tak boleh berhenti. Contoh lain, kalau di sekolah kamu sedang lomba lari, kemudian cikgu masuk, cikgu datang, dia cakap, Azmi, tolong lari 3 round lagi. Okey, selagi tak cukup 3 round, kamu tak dibenarkan berhenti untuk berehat. Okey, jadi apa yang wajib dilakukan oleh Azmi ialah mencukupkan larian sebanyak 3 pusingan. Selagi tak cukup, Azmi dilarang untuk berhenti. Itu maknanya ulangan. Dia ada perkataan selagi. Faham ya? Okey, baik. Okey, kesimpulan daripada video yang Ustaz buat ini, kamu telah pun tahu jenis-jenis struktur kawalan pengatur caraan, di mana kita ada struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Kamu juga telah melihat perbezaan dalam sudokod dan carta alih, di mana ketiga-tiga yang telah kita belajar hari ini mempunyai perbezaan dari segi sudokod, carta alih dan juga contoh. Jadi Ustaz harap kamu faham tentang video yang dibuat hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh rujuk Ustaz balik, kita boleh bincang bersama-sama. Okey, yang penting Ustaz mahu kamu rujuk buku teks kamu pada muka surat yang telah pun Ustaz beritahu sebelum ini. Okey, setakat ini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.